Hai, Assalamualaikum. Okay, selamat pagi, selamat sejahtera. So, kita lihat ataupun kita masih lagi dalam tajuk bab 3 iaitu sumber tenaga. Okay, untuk pagi ni kita pergi satu saja stesen jana kuasa iaitu stesen jana kuasa angin. Okay, kalau kita baca tentang stesen jana kuasa angin ni, yang pertama, tenaga angin adalah salah satu tenaga yang boleh diperbarui. Maksudnya mana-mana kita boleh dapat. Okay, jadi kita gunakan angin itu untuk menjana tenaga elektrik. Dan stesen jana kuasa ini juga dikenali sebagai ladang angin ataupun wind farm kerana dibina di kawasan luas dan dalam kuantiti yang banyak. Untuk pengetahuan korang, untuk pengetahuan semua, stesen jana kuasa angin ni, stesen jana kuasa elektrik angin ni, dia bukan kecil ya, dia sangat-sangat besar. Untuk bawa satu bilah kipas dia, okay, nak bawa satu bilah kipas ni, saya rasa kalau korang tengok dalam YouTube, cara pergerakan tu saya rasa menggunakan trailer yang sangat panjang. Sangat-sangat panjang. Okay, kita sambung lagi sikit. Apa dia kata lagi yang poin ketiga? Okay, stesen jana kuasa ini biasanya terletak di kawasan tanah tinggi. Okay, so kawasan tanah tinggi yang terdedah dengan pengaliran angin yang malar. Okay, maknanya di kawasan bukit ataupun kawasan tanah tinggi, angin dia sentiasa ada. Okey, kemudian kebiasaannya dia punya kelajuan angin ni diperlukan antara 80 hingga 100 meter per saat dan kelajuan putaran turbin 15 hingga 20 rpm. RPM tak silap saya rotation per minit. Okey. Poin yang terakhir, setiap jenis dan spesifikasi stesen ini bergantung kepada jumlah keperluan tenaga elektrik yang diperlukan dan keadaan bentuk muka bumi yang sesuai. So, saiz apa semua jenis dia semua bergantung kepada keperluan tenaga elektrik yang diperlukan, kemudian keadaan bentuk muka bumi yang sesuai. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, dia ada 3 kipas ataupun kita panggil sebagai bilah. Kemudian kita tengok binaan dalam dia ada aci utama. Okey, dia ada penjana. Okey, penjana ni memotong flux medan magnet dalam tu dan menghasilkan tenaga elektrik taruh. Kemudian dia ada sistem kawalan, pemacu kotak gear. Masih sama juga, dia mesti ada pengubah. Okey, pengubah transformer daripada voltan kecil ke voltan yang lebih besar. Okey, kemudian dia ada brake untuk ciri-ciri keselamatan dekat situ. Okey, dia ada simpanan bateri untuk conduct ataupun untuk menjaga ataupun untuk memberi tenaga tambahan kepada stesen jana kuasa ni. Okey, so kita tengok lagi apa kaitan tentang stesen jana kuasa ni. Dia mesti, setiap stesen jana kuasa yang kita belajar tenaga boleh diperbarui ni, dia mesti ada gambar rajah blok, dia mesti ada kaedah penghasilan tenaga elektrik angin. Okey, kita tengok gambar rajah blok dulu. Okey, dalam gambar rajah blok, yang pertama sekali adalah tenaga angin. Okey, dari mana datang tenaga angin itu? Daripada kuasa aliran angin yang memutarkan bilah. Okey, tenaga mekanik putaran aci utama memutarkan turbin. So apabila bilah itu berputar, okey, dia berputar, dia memutarkan juga aci utama ataupun shaft, dan itu dinamakan sebagai tenaga mekanik. Bagi untuk tenaga elektrik, penjana itu menghasilkan tenaga elektrik. Penjana menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dan tengok kaedah-kaedah dia. Kita tengok yang pertama pula, aliran tenaga elektrik akan memutarkan bilah-bilah aerodinamik yang bersambung kepada kotak gear dan aci utama turbin. Okey, kamu tengok kipas kat rumah pun, kipas meja pun cukup lah. Okey, kemudian kita pergi kepada terdapat sistem brake yang berfungsi mengawal kelajuan putaran turbin ataupun dikenali sebagai pengawal ataupun controller. Kalau kita tak kawal, ini adalah satu ciri keselamatan. Kalau kita tak kawal putaran turbin, katakanlah ribut datang pada kawasan tanah tinggi tu, silap-silap boleh rosak satu kincir angin ni ataupun stesen jana kuasa elektrik putar terlampau laju. Untuk pengetahuan semua, setiap benda yang berputar dia ada dia punya had dia. Lebih daripada kelajuan yang diputar tu, benda tu akan rosak. Okey, tak kira tayar ke,
tayar basikal, tayar kereta ke, kipas ke, semua ada had dia. Okey. Kemudian sistem ini kemudiannya bersambung dengan penjana yang berfungsi sebagai peranti yang menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Mudah saja. Baca pun dah faham. Kita tengok, kalau tak faham, kita tengok balik kepada step nombor 2 dengan step nombor 3. Okey, tenaga elektrik ini disimpan dahulu dalam bateri simpanan bertujuan untuk menyimpan dan menstabilkan voltan keluaran tenaga elektrik. Dalam masa yang sama, bateri ini juga digunakan kemungkinan lampu-lampu kecil yang ada pada kincir angin untuk bagi orang kata apa, signal kepada pengangkutan udara. Oh, nampak ada lampu lilap-lilap. Oh, itu adalah kincir angin, itu ada satu benda bangunan tinggi ataupun binaan yang tinggi. Okey. Yang terakhir sekali, yang ini yang paling penting. Penyongsang ataupun inverter digunakan untuk menukarkan gelombang arus terus ataupun direct current kepada gelombang arus mengalir bagi kegunaan tenaga elektrik domestik ataupun industri. So, kalau ikutkan, apabila kita buat jalan penjana ni, dia menghasilkan tenaga arus terus. Tapi bila ada inverter, dia akan tukar kepada gelombang arus terus kepada gelombang arus ulang alik. Okey, ini adalah sistem jana kuasa pak angin bagi paksi mendatang mengenai satu lagi keratan. So, kena hafal. Okey, kena ingat mana bilah, mana perumah, mana hub, mana dia punya aci, mana dia punya penjana. Okey, selesai. Itu saja daripada saya untuk session jana kuasa angin. Terima kasih.